Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Kita sedia maklum biarpun pelbagai langkah dilakukan oleh pihak kerajaan termasuk menjadikan jenayah sebagai satu indeks utama dalam NKRA negara dan juga pendedahan aktiviti jenayah dan juga bagaimana persepsi masyarakat dapat diubah berkenaan dengan memerangi jenayah dalam pelbagai bentuk sedang giat dilaksanakan, tetapi kita sedia maklum juga data yang dikumpulkan oleh pihak PDRM dan juga pihak media daripada 2013 hinggalah pada tahun ini menunjukkan bahawa peningkatan angka begitu ataupun signifikan juga yang melibatkan 15 kes samun ataupun bunuh kes senjata api menggunakan parang panjang dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kes-kes ini bukan hanya tertumpu kepada orang awam biasa tetapi hinggalah mereka yang berprofil tinggi. Dan yang terkini kita tahu pengasas Arab Malaysian Bank terbunuh ataupun ditembak mati di kawasan sekitar Bukit Kewangan ini, tak jauh daripada studio Ashraf Awani. Dan juga sebelum itu My Watch President Sri Sanjeevan ditembak di Bahau. Apa maksud semua ini? Adakah kes melibatkan pembunuh upahan dan juga bagaimana mereka mendapatkan senjata api untuk melakukan jenayah berat ini? Jadi itu yang akan kita bincangkan. Adakah ini satu trend ataupun situasi yang perlu dijadikan sebagai satu ataupun langkah ke hadapan bagaimana kita membantras jenayah berat dan juga membabitkan senjata api. Bersama saya pada malam ini rakan saya Datuk Akbar Sata, tak asing lagi di Ashraf Awani, pakar kriminologi dan juga Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah ataupun ACFE Malaysia. Datuk, ini merupakan satu ataupun ingatan kepada masyarakat. Dalam masa beberapa minggu ini saja beberapa kes jenayah melibatkan senjata api dan juga pembunuh upahan berlaku dan membuka mata semua pihak. Adakah ini sebagai satu ataupun yang kita ataupun ini biasa ataupun ini trend yang perlu kita beri perhatian serius untuk awalnya? Saya kira itu merupakan satu trend terbaru yang berlaku di Malaysia Kerana kita dapati semakin banyak orang telah dibunuh dengan menggunakan senjata api. Ini bermakna yang pertama terdapat banyak senjata api dalam negara dan juga kita juga mempunyai pembunuh-pembunuh upahan sendiri, bukan lagi dari luar negeri. Kalau kita imbas kembali isu pembunuh upahan dan juga kes tembak mati ini berlaku di ataupun persimpangan jalan, kes Datuk arwah Datuk Syahrudin, pegawai kastam. Kita tahu juga kes tembakan bekas tahanan OEO sepergam di sekolah menengah di Selayang. Kita tahu juga kes peraih ikan ditembak mati keluar dari masjid di Kelantan baru-baru ini pada bulan Mei. Begitu juga kes guru ditembak mati keluar dari sekolah di Kelantan baru-baru ini juga akibat senjata api dan juga pembunuh upahan. Ini menjadikan masyarakat melihat bahawa ramai sekali mereka yang mengambil peluang menggunakan pembunuh upahan, menggunakan senjata api. Bagaimana kita memahami modus operandi kelompok ini? Saya rasa kita Malaysia telah pun mempunyai pembunuh-pembunuh upahan yang mana mereka ini bukanlah, dia terdapat 3 jenis pembunuh upahan iaitu amateur, semi-profesional dan profesional. Saya dapati di Malaysia ini kita punya pembunuh upahan masih lagi di peringkat semi-profesional. Kerana yang pertama kita dapati selalunya mereka ini membunuh dan selalunya meninggalkan kesan-kesan yang mudah yang menyebabkan polis dapat kesan. Kalau profesional begitu susah sekali dan selalunya dia bunuh dan body selalunya mangsa itu dibuang tempat lain. Jadi merupakan satu trend di sini iaitu semi profesional. Dan saya dapati kebanyakan daripada senjata ni adalah diperolehi daripada sempadan negara Malaysia kerana negara tersebut itu merupakan sebuah negara yang begitu terkenal dengan senjata-senjata api yang berluasa dan juga senang untuk dibeli. Dan saya juga tahu bahawa untuk mendapat senjata api yang baru di negara di sempadan negara kita
lebih kurang 4 hingga 5 ribu ringgit yang baru. Dan kebanyakan daripada semi profesional ini membeli senjata api yang terpakai, yang second hand, yang nilainya di antara 700 hingga 1,000 boleh saja. dapat sebilah ataupun sepucuk ya, yang lama lah. Dan selalunya dia bawa kemasuk dan modify. Dan modus operandi yang untuk memasuki supaya tak dapat dikesan oleh pihak berkuasa ialah mereka meleraikan, dismantle kompartmen-kompartmen dalam senjata itu. Ini merupakan satu trend dan juga kecekapan ya pihak-pihak yang membeli senjata daripada negara jiran untuk memasuki ke dalam negara ini supaya tak dapat dikesan. Okey, kalau kita lihat laporan media dan juga pendedahan pihak polis dan sebagainya apabila mereka membuat penangkapan, membuat penyiasatan dan sebagainya, mereka mudah sangat mendapat di samping penjenayah tersebut ada senjata di samping mereka, pendegar dada, peragut, perompak dan sebagainya. Kalau kita imbas kembali ketika zaman Datuk Zaman Khan misalnya, ketika itu kes Betong Kali, kes tahanan di penjara Pudu dan sebagainya, isu berkaitan senjata api berkait rapat dengan samun dan rompak. Tidak melibatkan pembunuh upahan ataupun melibatkan isu peribadi. Bagaimana ini boleh dijadikan sebagai tanda aras dan sebagainya? Saya rasa kan kini ya, untuk menjadi pembunuh upahan merupakan satu career ya, kerana ia memberi satu pendapatan yang lumayan. Dan kedua, kita mesti faham bahawa profil pembunuh upahan ini, mereka ini adalah yang tidak mempunyai hati perut ya. Dan kalau kita lihat lagi ya, sejarah mereka ini, kita dapati bahawa mereka ini adalah terdiri daripada kanak-kanak yang pernah didera dan juga diseksa, dan juga rumah tangga mereka itu porak-poranda menyebabkan mereka menjadi pembunuh upahan. Dan mereka ini apabila membunuh, mereka tidak mempunyai belas kasihan. Dan saya rasa bagi mereka apa yang penting ialah wang, dan selalunya mereka ini terlibat dalam dadah. Dan tugasan hitman mereka selesai. Ya, begitu. Hitman ni ada beberapa tujuan ya, ada beberapa tujuan. Nanti kita bincangkan tentang hitman itu ataupun kelompok sasaran ini, kita fahami psikologi pembunuh dan juga bagaimana kita melihat lingkaran pasaran senjata api ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali membincangkan isu pembunuh upahan dan juga lambakan ataupun bagaimana senjata api boleh didapati dengan agak mudah oleh pihak penjenayah ataupun mereka yang mengambil kesempatan terhadap isu ini. Mungkin Datuk, cuba kita memahami sedikit psikologi pembunuh upahan dan juga bagaimana mereka menerima tempahan ataupun menerima tugasan yang diberikan oleh majikan ataupun pelanggan mereka, dan mereka pastikan mereka akan dapat melaksanakan tugas dengan selesai dan tidak membolehkan jejak mereka dikesan oleh pihak berkuasa. Untuk mendekati atau menggunakan pembunuh upahan ya, saya rasa kita perlu melalui gangster, kumpulan gangster ya, kerana mereka ini underworld, kerana mereka inilah akan berhubung di antara gangster dan juga dengan pembunuh upahan, dan mereka ini menjalankan membunuh dengan cara yang teliti dan baiklah. Tapi walau bagaimanapun kita perlu faham bahawa kalau kita melihat kembali ya mengenai profil pembunuh ni, mereka ini mempunyai satu sikap ataupun yang dikenali sebagai antisocial antisocial behavior, yang mana bagi mereka untuk membunuh, mereka akan merasa satu kepuasan, dan juga mereka ini telah melalui hidup yang begitu susah dan juga didera seperti saya kata tadi, dan menyebabkan mereka terlibat dalam kes-kes tertentu. Selain daripada itu, saya dapati mereka ini juga selain mereka tidak mempunyai belas kasihan ya, bagi mereka membunuh adalah satu perkara ataupun career yang untuk mereka mendapatkan wang. Dan ada beberapa sebab ya kenapa mereka membunuh ya. Yang pertama,
kerana cemburu. Ada kerana cemburu. Cemburu, isteri cemburu. Maksudnya dan juga pelanggan yang menggunakan khidmat mereka. Ya, mereka cemburu, cemburu kerana sifat cemburu pun ada. Selain daripada itu, dendam ya. Dendam ini banyak. Dendam dari segi bisnes dan juga dendam kerana hasad dengki dan sebagainya. Yang ketiga dengki sendiri kerana kita dia bersaing dalam perniagaan dan sebagainya. Yang keempat, ada juga terlibat dalam hutang ya. Selalunya dengan alung saya rasa. Jadi oleh kerana kita tak membayar hutang dan juga hidup, kita berhutang untuk hidup dengan gaya hidup yang lebih mewah, menyebabkan kita tak boleh bayar hutang, dan ini menyebabkan orang mengambil peluang untuk melakukan pembunuhan. Selain itu, saya rasa ada juga tujuan-tujuan politik ya, yang mana orang membunuh kerana untuk menghapuskan karier politik. Akhir sekali saya rasa ada juga pembunuhan ini disebabkan oleh untuk kita silent witness. Maknanya kadang-kadang kita merupakan saksi yang penting dalam sesuatu kes jenayah. Satu perkara ialah salah satu jalan untuk menghapuskan supaya kes itu tidak berjalan ialah kita menjalankan, kita upah orang untuk membunuh witness tersebut. Dan mereka yang tergolong dalam apa kriteria yang diberitahu oleh Datuk Akbar tadi, perlu juga berwaspada apabila mereka berada dalam situasi yang kita bincangkan tadi. Mereka bersaing dalam perniagaan, ataupun musuh politik dan juga isu cemburu. Mungkin dalam keluarga begitu juga berlaku juga. Ataupun mereka yang berurusan dalam perniagaan, ataupun musuh dalam hal-hal berkaitan dengan transaksi dan sebagainya. Begitu juga di kalangan gangster-gangster ataupun kelompok-kelompok Samsing ini, mereka bergerak ataupun bersaing antara satu sama lain, dan mereka mengupah antara satu sama lain untuk membunuh anggota mereka untuk mendapatkan satu kawasan baru, satu perniagaan baru dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan semua maklumat ini, pihak berkuasa pastinya memerlukan perisikan yang hebat, perisikan yang benar-benar ataupun mampu mengesan pergerakan-pergerakan kelompok ini, pergerakan pembunuh upahan, dan juga bagaimana kita dapat identifikasi di mana letaknya kawasan-kawasan yang perlu diberi perhatian. Itu mustahak ya. Yang pertama, maknanya sekarang ni masyarakat kita perlu faham dan sedar bahawa kini ada pembunuh upahan. Ini bermakna jika kita mempunyai sebarang masalah, isu peribadi, isu dengan isteri ke dengan suami dan sebagainya, kita tidak boleh lagi mengambil sambil lewa. Ini bermakna kita sepatutnya berhati-hati kerana kemungkinan besar kita juga akan tergulung daripada sasaran ini, menjadi sasaran dibunuh oleh pembunuh upahan. Jadi kita berhati. Tetapi masalah kita yang masyarakat di Malaysia ni selalunya kita macam hangat tak ayam. Itu masa sekarang lah bising lah kan. Bising. Dan kita akan berhati-hati apabila berlaku ketika itu. Terutama sekali mereka-mereka yang mempunyai masalah peribadi, masalah politik dan sebagainya. Tetapi dalam seminggu, 2 minggu dan kita senyap semula dan berbalik kepada satu asal. Sebenarnya dalam security, dalam keselamatan kita mesti berhati-hati. Begitu juga masa kita pulang ke rumah. Kalau boleh jangan selalu pulang. Kalau kita punya masalah jangan selalu ikut jalan yang sama. Kadang-kadang waktu yang sama, dan kadang-kadang kita perlu juga pergi ikut jalan lain ataupun waktu yang lain, ataupun sebelum sampai ke rumah kita keliling lagi sekali supaya itu dapat kita mengenal pasti sama ada orang mengikut atau tidak. Dan ini merupakan satu. Dan sudut risikan bagaimana? Agak daring ataupun agak ekstrim. Saya rasa sudah sampai masanya macam di sempadannya. Apa yang penguatkuasa lebih pentingkan ialah dalam segi ekonomi. Kalau kita keluar daripada negara luar masuk ke negara kita, apa yang ditanya oleh penguatkuasa ialah apa barang yang kamu bawa. Itu bermakna mereka lebih berkenaan lebih kepada cukai. Tetapi kita tidak mementingkan bertanyakan dan juga menyelidik sama ada kereta itu membawa senjata-senjata ataupun bahan-bahan yang illegal, termasuk senjata api, kan, bahan-bahannya, kompartmennya dan kompartmen. Jadi maknanya kita terpaksa teliti. Jangan kita semata-mata percaya sangat kepada apa yang diberitahu oleh orang yang disyaki. Ataupun kita perlu meningkatkan penguatkuasaan 100% check up. Betul. Misalnya di pintu-pintu masuk. Betul. Di negara jiran biasa begitu. Ada isunya, kita automatiklah traffic jam panjang, tapi untuk keselamatan. Apa? Saya setuju kan, kerana di Malaysia pula itu masalah. Kalau terlalu panjang pula orang ramai, dia akan komplain kepada orang politik pun terpaksa campur tangan dan terpaksa memberi peluang. Dan ini
Ini tidak satu perkara sepatutnya. yang tak sepatutnya. Keselamatan kita tidak ada kompromi. Jadi saya rasa sudah sampai masanya maknanya perisik dan juga penguatkuasa mempunyai skill untuk identify suspek-suspek yang kita syaki. Saya rasa itu mesti ada ilmu yang dimiliki oleh penguatkuasa. Tetapi ilmu itu hendaklah dipraktik. Bukan hanya sambil lewa bertanyakan apa yang masuk kes. Sedangkan kita kalau boleh cek dengan teliti, kalau boleh diadakan juga cek 100%. Kerana seperti yang kita beritahu tadi bahawa penyeludupan senjata ini dilerai dan juga dismantle dia punya kompartmen untuk dimasukkan di luar negara. Kalau kita lihat juga peningkatan jenayah berat ini ada kaitan ke dengan pemansuhan ordinan darurat ataupun tahanan tanpa bicara di Sempang Renggam dan sebagainya, kerana itu statistik polis menunjukkan bahawa ada peningkatan. Maksudnya mereka yang lepas daripada tahanan di Sempang Renggam kembali semula untuk berget aktif dalam jenayah berat. Adakah itu ataupun walaupun tanpa undang-undang kita perlu serius mengenangani isu ini? Kita jumpa lagi selepas ini. Kerjasama mencegah jenayah, apatah lagi jenayah berat, memerlukan kerjasama, bukan hanya kerja tertumpu kepada pihak penguasa ataupun pihak yang berkaitan, tetapi masyarakat keseluruhannya. Adakah kaitan peningkatan jenayah berat ini kerana kita memasukkan ordinan darurat 1969 itu? Itu antara ataupun analogi ataupun analisis pengkaji-pengkaji jenayah ni. Saya percayalah dengan pemasukan EO itu memainkan peranan penting. Kerana saya pasti pembunuh upah ini terdiri daripada mereka-mereka yang mempunyai rekod jenayah. Sudah pasti. Itu sudah pasti. Dan yang kedua, saya rasa kita perlu mengadakan undang-undang terbaru menggantikan EO segera dibentangkan di Parlimen. Ya, kerana ini memberi masalah yang banyak kepada masalah-masalah dan juga isu-isu jenayah. Dan kita dapati bahawa di Petaling Jaya ada dikeluarkan statement oleh OCPD bahawa 95% daripada jenayah dilakukan oleh bekas-bekas berkali-kali. Jadi ini bermakna kita mesti melakukan sesuatu. Bukan hanya bercakap, tapi mesti melakukan sesuatu kerana pemasukan undang-undang itu telah memberi kesan yang begitu tidak baik kepada negara. Sampai ke tahap di mana penjenayah tidak, orang kata pun risau mereka ditangkap, mereka tidak risau ada CCTV di sekeliling mereka, dan waktu melakukan jenayah bukan waktu tengah malam ataupun tempat yang lapang yang tiada orang ramai dan sebagainya, seperti apa yang berlaku di Bukit Bintang ataupun di Bukit Selon, di kawasan yang begitu ramai manusia ataupun orang ramai berurusan, berlaku tembakan begitu. Jadi maksudnya psikologi penjenayah sudah pun berubah. Saya setuju kerana dulu kita selalu ibaratkan sebuah tempat di selatan di selatan utara. Boleh lagi seberang sepadan. Dikatakan sebuah kalau di cowboy town kan. Saya rasa ini telah berlaku di negara kita di mana tembak menembak telah dilakukan secara terbuka. Kan? Mereka yang pertama berani, yang kedua mereka mempunyai cara dan juga teknik tersendiri untuk melakukan jenayah, dan yang ketiga masyarakat tak peduli apa berlaku. Kerana bagi mereka ini menjaga tepi kain orang. Dan kalau terlibat menyebabkan mereka susah. Yang pertama kena pergi mahkamah dan sebagainya. Yang pertama kena rekod statement, rakaman percakapan di balai polis. Yang kedua risiko keselamatan. Yang ketiga lepas tu kena pergi bicara. Yang keempat kena pergi mahkamah, postpone dan sebagainya. Jadi kesedaran tu tidak ada jika kita bandingkan dengan masyarakat di luar, yang mana bagi mereka terpaksa menghapuskan jenayah ini kerana mereka buat andaian bahawa jika jenayah itu tidak dihapuskan, maka kemungkinan besar penjenayah ini akan melakukan jenayah kepada beliau ataupun keluarganya sendiri. Jadi sikap ini merupakan satu sikap yang begitu mustahak yang perlu ada kepada masyarakat kita. Profiling ataupun bekas-bekas penjenayah yang keluar dari penjara, keluar dari pusat tahanan, keluar dari Sempang Renggam, bagaimana kita trace ataupun memantau pergerakan mereka, kerana pastinya rekod sudah ada dan mereka pastinya ada alamat yang kekal dan alamat sementara dan ada ahli keluarga yang terdekat. Pastinya ini sebagai satu cara juga membendung pergerakan mereka dan mereka tidak bebas berjumpa dengan ahli kumpulan mereka semula dan sebagainya. Ya, itu saya rasa pihak berkuasa mempunyai cara tersendiri kerana mereka boleh menjejak Itu sebab kalau berlakunya tembak-menembak, mereka dapat kesan dengan begitu cepat sekali. Walaupun bukan tepat orang menembak, tetapi ada link-link tertentu. Tapi saya kira
itu merupakan satu perkara yang biasa. Apa yang kita perlu buat ialah kita mesti mencegah. Kerana kalau tak mencegah, ini akan berlaku berleluasa. Boleh dikatakan setiap hari berlaku. Cuma satu perkara yang bagus di negara kita jika dibanding dengan negara lain, kalau kita tengok statistik pembunuhan di negara, kita banding Indonesia, Thailand, Amerika dan juga Indonesia, kita average kita orang mati dibunuh termasuk tembak hanya 502 orang setahun. Maknanya average 1/3 1.3 untuk populasi. Jika saya banding pula dengan 20 tahun dahulu itu hanya berlaku lebih kurang 300 orang gitu. Lebih kurang 300. Maknanya kurang daripada satu orang. Maknanya walaupun beza 10 tahun 20 tahun masih lagi kadar pembunuhan di sini masih lagi rendah jika dibandingkan negara lain. Di Thailand setiap hari pembunuhan berlaku 17 orang. 17 orang, ya. Di Indonesia 25 orang, di Amerika Syarikat sebelum kita sampai ke tahap itu, Datuk, pastinya kita tak mahu dan kita tidak mahu mengimpikan suasana Malaysia begitu. Pastinya untuk mendapatkan senjata dengan cerita boleh sewa sekarang. Berapa jam pun 300-400 boleh dapat senjata. Bulat satu biji sebutir peluru 80 sen. Betul. Sampai ke tahap itu. Jadi masyarakat mengambil jalan mudah untuk membunuh karakter, membunuh musuh mereka atau membunuh mereka yang ada ataupun silap dengan mereka dan sebagainya. Ini perlu dihentikan. Ya, saya setuju. Itu sebabnya kita tak mahu kita berlaku seperti di Indonesia, Thailand dan juga negara lain. Jadi kita mesti mengadakan pencegahan lebih awal dengan mengadakan akta-akta dan sebagainya supaya kalau kita tak awasi perkara ini, maka kemungkinan besar bilangan orang yang mati dibunuh ataupun homicide akan setanding dengan negara-negara jiran. Untuk waktu sekarang inilah untuk kita memberi keyakinan dan juga keamanan, ketenteraman kepada orang awam. Pihak berkuasa perlu melakukan sesuatu, terutamanya di pintu-pintu masuk sepadan negara kita. Kerana kalau di Kelantan ada alasanlah mereka boleh lari ke sepadan pembunuh upahan, tembak dibacok tak sampai setengah jam dah lari ke Golok dan sebagainya. Tetapi kalau di Kuala Lumpur, takkan mereka nak lari ke Bukit Kayu Hitam kot. Begini, dalam masa berapa jam atau setengah hari. Begini gone are the days yang mana kita menggunakan pembunuh upahan luarannya. Ya, alasan begitu. Kita mempunyai pembunuh upahan dalaman. Kerana itu mereka realitinya belajar. sekarang. Itu kalau mengikut kriminologi, crime is learned. Mereka belajar daripada orang luar dan juga belajar dalam media dan sebagainya. Dan kita dapati kalau kita bercakap mengenai di Golok, sempadan Golok, terdapat lebih kurang 133 pengkalan haram. Laluan tikus sebenarnya. Saya ada balik 2-3 hari lepas yang mana saya pergi ke Lubuk Setu. Jadi ada sungai tu kita boleh melintas dengan tanpa menggunakan dokumen. Pastinya tak perlu bot pun. Tak perlu bot. Jalan kaki boleh rentas sungai. Tak perlu perahu. Jadi begitu cetek dan senang sekali 1-3. Dan juga lorong-lorong tikus. Jadi oleh kerana kalau kita tak memantau dan juga mencari jalan untuk mengatasi masalah itu, maka penyudupan senjata, dadah dan juga human trafficking akan berlaku. Saya rasa kita terpaksa fikir. Tapi saya dengar mereka selalu kerajaan mengatakan bahawa ini memakan belanja yang banyak. Tapi dari segi keselamatan saya rasa kita mesti memikir kerana ini akan memberi satu syarat yang jelas kepada masyarakat bahawa pihak berkuasa melakukan sesuatu yang memberi impak yang bagus. Okey, kita akan panggil lagi Datuk Akbar Sattar. Saya rasa isu ini perlu kita lihat dari semua sudut 360 darjah, bukan hanya kita menuding jari kepada pihak penguatkuasa dan sebagainya. Semua stakeholders ataupun kelompok dalam masyarakat kita perlu berbuat sesuatu untuk mencegah jenayah berat, jenayah senjata api, pembunuh upahan keluar ataupun tidak wujud. Walaupun kita mungkin agak mustahil tetapi dapat mengurangkannya. Kita akan bincangkan lagi dalam program-program di Astro Awani melalui Buletin Awani dan sebagainya. Dan jangan lupa melayari awani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.